Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam rancangan Kewangan Tersohor Tenai, DNA Kewangan. Bersama saya Don, pandai akal kewangan anda, dan sahabat saya Ashraf, pandai akal kewangan anda. Hari ini kita bersiaran sekali lagi. Mungkin korang tertanya-tanya kenapa kita orang pakai macam ni. Satu, maklumlah, kami ni orang Melayu kan. Cakap pun rancangan ni pun bahasa Melayu lah. Betul. Jadi hari ni kita menonjolkan seni budaya busana orang Melayu. Bagi yang bukan Melayu, tak ada masalah, maka boleh kenal. Boleh kenal? Boleh kenal. Okay. So hari ni kita akan ceritalah satu persatu sikit apa yang kita orang pakai. So macam hari ni, ni nama dia Tanjak. Tanjak. Dan apa yang Ashraf pakai ni adalah sama macam saya. Ini kita panggil dia baju sikap, atau bahasa lain ni adalah baju layang. Dan seperti tuan-tuan nampak lah, di pinggang saya ni ada sebilah keris, yang mana keris, dan ada sedikit apa kita panggil kancing untuk baju layang ni, dan juga bersampil lah, dan juga berserta dengan tanjak. Dan ini adalah pakaian tradisi bangsa Melayu. Right, so dari segi ni itu saja kita nak cakap tu. Bab ni kita tentu cuma kelainan kita mengambil kelainan pada kali ini adalah bagi menonjolkan, memandangkan hari ini adalah hari Jumaat. Jadi saya biasanya lah, Ashraf tahulah saya punya perangai macam ni. Biasa kalau kata hari Jumaat ni saya pergi sembahyang, saya tak pergi Melayu. Jadi saya biasa kalau pergi sembahyang hari Jumaat ni biasa macam inilah cara dia. Jarang sangatlah pakai baju Melayu. Dulu ya selalu pakai baju Melayu, tapi kali ni dah berubah sebab semangat cintakan busana bangsa Melayu itu sudah makin menebal dalam diri kami. Jadi saya punya pakaian macam ni, inilah pakaian saya setiap hari Jumaat. Dan setiap kali pergi sembahyang Jumaat macam inilah. Orang nak kata apa katalah. Yang janji kita orang Melayu. Ya, betul. Right. Baik, hari ini kita mulakan dengan segmen Kamus Kewangan kita pada minggu ini. Baik, perkataan yang kita nak bawakan untuk dalam Kamus Kewangan pada kali ini ialah, perkataan pertama ialah equity. Equity ialah pemilikan saham di dalam satu-satu syarikat. Betul. Kan? So pemilikan kita lah dalam syarikat tu, apa saham kita. So bila kita membeli pasaran saham di bursa saham Bursa Malaysia ataupun di Amerika ke atau di mana-mana, apabila kita beli satu saham, bermakna kita mempunyai equity atau pegangan kita dalam saham. Cuma tak ada masuk meeting kamu lah, takkan mau beli satu nak tunggu masuk meeting, mana maunya. Tapi ada pemilikan equity yang kalau kita beli satu unit saja, kita boleh masuk dalam dia punya AGM. Antaranya adalah saham daripada di S&P 500 yang namanya Berkshire Hathaway. Syarikat yang nama Berkshire Hathaway, kalau tuan-tuan tahu, Berkshire Hathaway ni, syarikat ni dipunyai oleh seorang tycoon pelabur tersohor di dunia. Siapa nama dia, Don? Warren G. Bukan. Warren G penyanyi. Warren G penyanyi, Don. Jangan mengaku, Don. Itu adik Dr. Dre. Ni Warren Buffett. Warren Buffett. Pada siapa yang main investment ataupun baca buku-buku berkaitan dengan apa pelaburan, mesti kenal. Mesti kenal ni Warren Buffett. Orang terkaya di dunia, boleh kata orang yang terkaya lah dalam bidang pelaburan. Dan tetapi orang yang paling humble pada dia. Rumah yang dia duduk tu, dia tak pernah upgrade pun daripada dulu sampai sekarang. Tetapi syarikatnya untuk satu unit sahamnya saja mencecah hampir $300,000. Betul. Satu unit sahaja. Dan melayakkan korang untuk pergi masuk dalam annual general meeting diorang. So kalau rasa nak masuk meeting dengan Warren Buffett, pergilah beli. Tapi itu dekat US lah. Dekat Malaysia lah. Dekat Malaysia tak ada. Kau kena fly daripada Malaysia pergi US untuk masuk dalam punya AGM. Betul. Tapi tak ada buat undi lah. Tapi nilai saham dia hampir $300,000 untuk satu unit saja. Kalau kat Malaysia kita boleh beli saham minimum satu lot 100 unit. Betul. Kalau di Amerika kita boleh beli serendah 1 unit. Baik, itu adalah perkataan pertama, equity. Yang kedua ialah
OPR. OPR tu apa ya? OPR tu panggil Overnight Policy Rate. Ataupun dalam bahasa Melayunya adalah kadar asas semalaman. Dan perkataan ni sangat sensitif lah sekali ni. Sekarang ni sensitif sangat. Pasal dah 2-3 kali naik. 2-3 kali naik dah ni. Banyak kawan-kawan saya sendiri pun cakap, "Weh, aku punya insurans pula. Ansuran rumah dah naik. Insurans punya bulanan pun dah naik juga." Sikit. Ada yang kata apa, personal loan aku pun naik jugalah. Betul. Ada yang boleh teruk sekali apa? Pinjam duit kat member pun kena kat OPR. Itu lain macam tu. Lain macam. Dia nak ambil secara halus Contoh member biasa beli pinjam RM100 je pun. Kena OPR kadar asas malaman naik 2.5% menjadikan 3.25%. Naik member tu interest. Pada siapa-siapa yang fikir nak buat macam tu, teruskan. Tak ada halangan, tapi kalau kena tangkap jangan salahkan kami. Jangan salahkan. Sama tu riba lah tuan-tuan. Tu riba tuan-tuan, jangan. Pinjam 100, bayar 100. Tapi selelok ni yang member yang tolong bayar duit pinjam 100 tu, bayarlah lebih sikit. Engkau pinjam setahun, bayar nak ambil masih 2 tahun. Mana mahu ni kan? Bagilah lebih sikit. Betul. 100, kalau pinjam 100, bagilah balik 200. 2 tahun kot kawan tu tunggu. Betul. Itulah OPR. Ataupun interest rate lah. Ataupun kadar faedah yang dinaikkan semalaman. Alright. So ini adalah dua perkataan. Yang pertama equity, iaitu pegangan kita dalam saham satu-satu syarikat, dan yang kedua OPR, Overnight Policy Rate, ataupun dalam bahasa Melayu kadar asas semalaman. Baik. Hari ini kita nak cerita pasal pusaka ni. Sebab tu kita pakai macam ni. Ini adalah pusaka warisan kita, dan kita sendiri pun ada pusaka yang kita akan tinggalkan, iaitu pengurusan harta pusaka. Tapi kalau dalam bab harta pusaka ni, kalau kata kita tak pandai mengurus, boleh berperang adik-beradik. Boleh perang, boleh gaduh adik-beradik. Menyebabkan kita menjadi papa kedana. Mari kita cekikkan dia. Perang sivil boleh berlaku. Betul. Jangan main. Kami sebelum tu kami bukanlah pakar faraid. Bukan. Kami bukan pakar faraid. Adalah sikit knowledge untuk faraid kami ada. Ada sikit. Tapi cerita ni adalah untuk kita cerita pengurusan harta tersebut. Betul. So jadi apabila kita bercakap tentang harta pusaka ni, ia perlu diuruskan dengan baik, dan ada elemen-elemen yang perlu kita ambil tahu tentang bagaimana menguruskan harta pusaka ni supaya kita tak gaduh satu family. Tak bergaduh adik gaduh dengan abang, abang gaduh dengan adik, ipar dua bergaduh dengan abang ipar apa semua. Tak nak. Jadi sebelum benda-benda ni terjadi, perlunya ada persediaan. Dan perlu kita kena tahu tentang ilmu dalam menguruskan harta pusaka ni. Betul. Saya teruskan dengan topik ni dengan Pandai Ashraf, sahabat saya, untuk menerangkan pengurusan harta pusaka. Okey. So apa benda pertama kita sebelum kita cerita pengurusan harta pusaka, pengurusan harta pusaka maksudnya selepas daripada kita fikir macam mana nak cari duit. Betul? Ini sekarang kita dah tinggalkan harta. Betul? Jadi macam episod sebelum ni kita cerita pasal plan untuk financial planning ataupun plan kewangan, menguruskan plan kewangan. Okey. So antara plan kewangan yang biasanya yang kita gagal untuk melihat adalah peninggalan harta tersebut. Kita ni ialah kerja untuk apa? Tinggalkan, kalau kata kita tak ada, besok kita tinggalkan sedikit untuk anak-anak kita pergi sambung belajar. Yang mana kalau kata diorang tak ada duit nak berniaga, adalah sedikit duit nak berniaga kan. Yang mana tidaklah orang kata meninggalkan beban. Niat kita bukan nak tinggalkan beban kepada keluarga kita bila kita tak ada. Betul. Tetapi kita terlepas pandang untuk menguruskan benda ni. Sebab kita kena tahu dalam harta kita bukan 100%nya adalah hak milik isteri dan anak-anak kita. Betul. Dan ada juga hak-hak individu-individu lain yang terlibat di dalam harta pusaka yang bakal kita tinggalkan. Betul. Biasanya memang kita sibuk mencari harta, cari rezeki, cari duit
untuk tinggalkan kepada anak dan isteri kan, dan kepada ahli keluarga tersayang kita, tak kira lah siapa yang duduk dengan kita waktu tu. Tetapi betul macam Ashraf cakap tadi, kebanyakan orang selalu memandang enteng tentang bab pengurusan harta pusaka ni. Dan pada iyalah kalau kata kita lah yang cari duit kan, lepas tu apa nama, kita tinggalkan kereta kita, yelah kita tak kisahlah sebab dah mati kan. Dah mati tak boleh buat apa dah. Tapi ke atas ni nuklear keluar, sniper keluar kan, nak perang. Perang adik-beradik gaduh rebut kereta. Ini duit macam contoh kita tengok cerita Tiga Abdul lah. Itu antara cerita contoh klasik untuk orang kata gagal pengurusan harta ni tadi. Betul. Yang si abang Abdul Wahab dapat hartanya di estate. Ya, betul. Dan juga rumah-rumah sewa. Dan juga bangunan-bangunan di dalam negara. Betul. Bernilai lebih kurang 40 juta pound sterling. Pound sterling. Dan juga kepada Abdul Wahid ditinggalkan nilai tunai cash sebanyak lebih kurang berapa tu kanda? Berapa? 35 juta pound sterling. Adil tak sangka. Jahanam macam tu. Matang Abdul Wahab kena tinggalkan rumah yang seberindah ini kepada adindaku. Rumah yang lagi 2-3 tahun nak runtuh ni kan. Mentang-mentang lah rumah tu je yang tinggal kau bagi ke adik kau. Kononnya mahal sebab dia punya marmah dah datang daripada Hong Kong. Tetapi itu adalah salah satu cara kalau kita tengok kan, bagaimana Ismit Ulam Raja gagal menguruskan harta tersebut bagi memastikan anak-anak dia mendapat harta yang betul lah dia punya pembahagian itu. Betul. Bagi kawan yang pelik macam Abdul Wahab, itulah dia kira mana untung ke dia lah. Untung ke dia lah. Dia nampak yang untung kat dia. Berapa nilai yang dia dapat. Tapi kau tengok tak dia kata, kenapa ya Abdul Wahab terdapat rumahnya? Pasal dia, ayah dia mati. Udah itu pula. Salah menyalah antara satu sama lain. Tak boleh. Sebab kena ingat, bila kita terima bahagian ni, kenapa bahagian tu besar, dia datang dengan tanggungjawab. Tanggungjawab dia nampak. Dia nampak rumah sewa banyak aja. Rumah sewa banyak, main rimbat je duit tu. Habis tanggungjawab yang jaga adik ni, yang tak cukup duit ni, patutnya dia bagilah sikit pada adik dia. Betul. Walaupun bahagian dia banyak, tapi kenalah berlaku adil kepada yang mana dapat sikit ni tadi. Itulah sebabnya kita ada faraid ni tadi. Sebab dia datang dengan tanggungjawab. So bila cerita bab faraid ni, kadang-kadang ada pengalaman saya dulu masa tu dah sampai depan kubur ni. Dah sampai depan kubur, belum lagi jenazah masuk liang lahat. Udah kawan tu tepuk, nanti jumpa pak cik ya. Ni ada nak cerita sikit hutang arwah. Hutang cerita tak apa, tapi belum lagi masuk. Belum masuk lagi dalam liang lahat ni orang dah minta hutang dah. Orang ajar kalau pada akulah, kurang ajar nama dia tu. Tapi agak-agak lah siapa nak cakap bab hutang ni pun tunggulah kawan tu dah masuk dalam dah tanam, dah talkin ke apa, dah nak balik sekarang. Dah balik rumah ceritalah. Betul. Ini cerita kat kubur. Tapi kita nak cerita dekat sini adalah bila kita gagal menguruskannya dengan awal, bila kita gagal urus dengan awal, apa akan terjadi adalah orang tak tahu satu hutang kita di mana. Yang kedua adalah daripada segi aset-aset kita ni tadi pun kita tak tahu kat mana. Orang yang nak mewarisi ni pun tak tahu dekat mana. Terutama orang lama kan. Itulah macam Abdul Wahab lah. Rupanya ayah dia ada tinggal harta di luar negara. Popostan, Gohik-Gostan. Dekat-dekat negeri. Dekat-dekat dengan Tanjung Rambutan. Tan-tan semua dia. Okey. So daripada sini, daripada topik ni, apa yang kita boleh belajar adalah dia berkaitan dengan awalan tadi adalah pengurusan kewangan tu. Kita kena ingat, walau macam mana sekalipun kita kuat mencari duit, apa objektif kita sekalipun untuk mencari duit dan dapatkan apa objektif yang kita nak, contoh macam nak pergi haji dan segala bagai, kita jangan lupa juga untuk menguruskan, kalau aku tak ada, macam mana pengurusan harta aku ni akan berlaku. Ada yang murah. Orang kata, bila cerita urus harta ni sensitif. Sensitif cerita, ini aku mati, aku belum mati dah cerita pasal harta aku. Tak, bukan macam tu.
Sebab bila kita dah tak ada, kita tak boleh pergi tunjuk harta kita kat mana. Betul? Kita dah dekat dalam. Betul. Kawan yang kat atas ni terkial-kial lah cari mana kata arwah ni nak diuruskan dengan elok. Sebab last kali dia akan jadi beban kepada kita yang kat dalam tu besok. Sebab apa? Terlepas pandang bayar hutang. Ada harta yang tak diambil kira sebab tak tahu. So benda-benda macam tu.